Kalau di Yatim sebagai sebuah yayasan dakwah Islamiah Malaysia, yang menjadi core businessnya ialah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dan gerak kerja dakwah secara berinteraksi dengan semua NGO Islam ataupun kolaborasi dengan semua NGO Islam yang berorientasikan dakwah. Dan Yatim ni kita jadikan dia sebagai satu base untuk menyelaraskan gerak kerja NGO, sebab dalam negara kita tahu banyak NGO yang berorientasikan dakwah. Maka NGO ini ataupun kesatuan ini akan menjadi satu platform untuk gelombang gerakan dakwah dalam negara kita. Maka masing-masing NGO ini mempunyai segmen masing-masing, dan kita boleh nanti clusterkan peranan masing-masing. Umpamanya ada yang akan berfungsi untuk membina terminal ilmu seperti sekolah-sekolah agama, tahfiz dan sebagainya, untuk membekalkan ilmu kepada masyarakat. Dan ada satu kluster yang mungkin akan berdepan dengan cabaran-cabaran serangan pemikiran daripada pelbagai pihak, umpamanya serangan Islam liberal ataupun serangan barat yang sengaja create Islamofobia sebagai satu propaganda kepada umat Islam. Jadi ada NGO yang mungkin mengambil kluster ini fokus untuk bagaimana menangkis serangan-serangan dan ancaman-ancaman pemikiran tersebut. Dan ada juga sektor ataupun kluster yang pergi kepada kebajikan, umpamanya memberi bantuan kepada asnaf dan sebagainya. Walaupun orientasinya kebajikan, dia tak lari daripada maksud dakwah, sebab kebajikan itu akan menjadi pintu kepada lancarnya gerakan dakwah kita. Dan kebajikan dengan dakwah ni memang dia saudara kembar lah. Dia tak boleh lari. Sebab itu kebajikan yang kita gerakkan juga adalah selaras dengan cita-cita dakwah kita. Jadi ada NGO yang lebih fokus, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat internasional, untuk menyebarkan kebajikan ini. Dan begitu juga dalam bentuk dakwah anak muda, sektor anak muda, kemudian dakwah cyber, di alam cyber. Semua itu adalah segmen-segmen yang kita akan capai melalui orientasi kita di Yatim ini. Dan insya-Allah kita akan cuba untuk memastikan semua peranan-peranan NGO ini akan dimanfaatkan semaksimum mungkin dan dakwah itu sampai. Target kita supaya Islam ini sampai ke setiap hati sanubari masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Untuk menjayakan semua aktiviti dan gerak kerja dakwah itu, Yatim telah dibiayai melalui peruntukan khusus daripada kerajaan, dan alhamdulillah setiap tahun memang ada peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Namun bagi pelaksanaan program dan juga projek-projek dakwah yang kita gerakkan, kita dapati memang tak memadai dan tidak cukup dengan sekadar bergantung kepada peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dan alhamdulillah kita pun ada agensi-agensi yang lain yang turut memberi sumbangan seperti Mawib dan lain-lain. Dan juga rakan-rakan strategik kita lah, mungkin by project ataupun by program yang kita laksanakan, kita akan kontak pihak-pihak tertentu seperti Pusat Pungutan Zakat, kemudian CIMB, Islamic Bank dan lain-lain lah, yang akan memberi sumbangan mereka juga bagi kita menjayakan aktiviti-aktiviti dakwah dalam negara kita. Secara pengamatan yang saya buat bersama dengan rakan-rakan tim di Yatim dalam seminggu ni, kita melihat unjuran aktiviti-aktiviti dakwah termasuk taburan program yang kita buat
dengan peruntukan yang kita terima ni memang masih memerlukan kepada lonjakan ataupun tambahan. Jadi kita sasarkan kurang-kurangnya kita nak capai 50 juta setahun, 50 juta ringgit Malaysia setahun, bagi mengaktifkan semua agensi-agensi NGO yang bersama dengan Yatim ini bergerak pada sektor-sektor dan kluster-kluster yang saya sebutkan tadi. Dana ni ataupun duit, wang ini adalah merupakan alat. Dia adalah alat dan juga bahan persediaan untuk kita menggerakkan aktiviti kita. Dan memang Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedialah olehmu untuk menghadapi mereka dengan seluruh kekuatan yang ada kepada kamu, dengan seluruh kemampuan yang ada kepada kamu. Jadi para alim ulama kita membahaskan ayat ini. Antara kekuatan yang perlu dipersiapkan, yang perlu yang perlu disediakan itu ialah quwwatul maliyah, iaitu kekuatan dana, kekuatan harta benda, kekuatan wang ringgit. Jadi kita memang memerlukan dana yang tinggi ataupun dana yang besar untuk memastikan kerja-kerja dakwah itu dapat digerakkan secara berkesan. Sebab itu saya memang memberikan perhatian pada usaha untuk menambah dana yang dimiliki oleh Yatim ini bagi memastikan gerak kerja dakwah kita tidak terbengkalai ataupun tidak terkendala. Jadi saya juga menekankan perkara ini khasnya kepada tim di Yatim dan juga rakan-rakan pendakwah kita amnya, supaya dengan segala upaya kita pertingkatkan usaha untuk mendapatkan dana ini. Namun begitu, bukanlah bermakna kita bergantung kepada dana 100%. Jangan sampai pula nanti tidak ada dana maka mati kerja dakwah. Sebab kerja dakwah ini adalah kerja yang sangat mulia. Dia mesti diteruskan dalam apa jua keadaan dan memerlukan kebijaksanaan bagaimana untuk melepaskan diri daripada kekangan keuangan. Saya tak nafi, sektor dakwah juga akan berdepan dengan kekangan keuangan. So bagaimana sektor-sektor yang lain lah. Apatah lagi orang yang berniaga, bisnes, dia akan berdepan dengan kekangan keuangan ini. Bila-bila pun itu menjadi satu cabaran sepanjang zaman. Tetapi cabaran itu harus kita depani dengan penuh kebijaksanaan. Jangan sampai kekangan keuangan itu menyebabkan akhirnya kita memperlahankan tempo dakwah kita. Bagi pihak kami Yatim, kami akan tunjukkan. Tunjuk di sini bukan bermaksud untuk kita mencari nama, mencari kemasyhuran, bukan tunjuk pada kategori riak, tetapi tunjuk dengan maksud kita manfaatkan duit sumbangan infak orang ramai kepada kerja-kerja dakwah, dan sumbangan mereka itu sampai sama ada pada gerak kerja dakwah ataupun kepada kebajikan yang kita salurkan. Jadi daripada situ kita mengharapkan mereka mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada Yatim, tanpa menafikan sumbangan-sumbangan mereka pada pihak yang lain. Asal saja sumbangan itu, infak itu untuk fisabilillah, tentu saja Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada mereka. Mungkin ada sumbangan untuk Palestin, ada sumbangan untuk Rohingya, ada sumbangan untuk pelbagai lah, pembinaan sekolah apa semua sekali. Sama juga termasuk Yatim. Jadi terutama mereka yang mempunyai kelebihan rezeki yang dikurniakan oleh Allah, tentu saja mereka boleh mengagihkan sumbangan-sumbangan mereka kepada pelbagai pihak termasuk Yatim. Jadi kita konsepnya ialah infak, konsepnya ialah sumbangan derma. Jadi dia tidaklah satu pemaksaan kepada orang ramai. Yang penting ialah kepercayaan, kemana duit yang disalurkan kepada kami itu digunakan. Itu yang paling penting dan kami bertanggungjawab. Ya, itu yang saya sebutkan tadi, bahawa Yatim ini akan menjadi base untuk penyelarasan dan penyatuan gerak kerja NGO yang berorientasikan dakwah, termasuk individu-individu seperti yang disebutkan tadi. Jadi kita sebenarnya sangat mengadu-alukan
uh, kolaborasi di antara NGO dan juga individu di bawah satu platform supaya kita dapat selaras, supaya dia tidak redundant, supaya dia tidak membazir masa dan sebagainya lah, dan supaya tidak menjadi fitnah kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi kita nak supaya itu dapat diselaraskan, dan insya-Allah di sana banyak dan ramai NGO serta individu-individu yang berkecimpung dalam bidang dakwah dan juga kebajikan ini. Jadi tanggungjawab kami lah Yadim adalah untuk mengenal pasti dan juga mengundang NGO dan individu ini untuk sama-sama kita merencana supaya gerak kerja dakwah di negara kita ini lebih strategik dan juga lebih terancang dan akhirnya mencapai matlamat dakwah yang sebenar. Kalau tidak, kita tak nak nanti dakwah yang berlaku hanya dalam sifat hit and run, itu saja. Pergi lepas. Akhir sekali kita habis masa, kita habis duit, tetapi impak ataupun kesan itu tidak dapat dicapai dengan maksimal. Ini adalah satu kewajipan lah. Dan saya punya capaian ataupun sasaran sesi ini ialah untuk memastikan seboleh-bolehnya semua NGO yang berorientasikan dakwah ini ataupun NGO Islam ini dapat kita bekerja dalam satu platform. Dan Yadim bukan nak mengetuai ataupun nak memayungi mereka, tidak, tapi kita nak menyelaras supaya kita dapat orang panggil mengatur gerak kerja dengan sektor-sektor dan kluster-kluster yang saya sebutkan tadi secara terancang dan akhirnya dia menyeluruh. Kalau kita tak buat begitu, nanti ada NGO dia akan fokus pada kebajikan saja, mengabaikan soal pendidikan. Ada NGO yang fokus pada pendidikan, jadi kita tak terancang. Sudah sampai masanya gerak kerja dakwah individu ataupun NGO, bahkan kerajaan, bahkan melibatkan parti-parti politik pun mesti diurus secara terancang dan juga strategik, baru kita dapat capai kesan yang baik. Kita telah memiliki data sekitar 150 lebih NGO yang bersama dengan Yadim. Cuma pada semakan terakhir yang terkini yang saya lihat, tinggal sekitar 40 begitu saja NGO yang aktif. Sebab kita ada satu platform di bawah Yadim, iaitu Majlis Amal Islami Malaysia yang ditubuhkan sejak tahun 2009 yang lalu, yang dirasmikan oleh yang di Pertuan Agong. Dan MAIM ini ataupun Majlis Amal Islami Malaysia ini akan menjadi base kepada penyatuan NGO tersebut. Dan saya bertekadlah untuk mengembalikan semula semua NGO ini untuk sama-sama kita dapat menyelaraskan tindakan kita. Kalau ialah di sana ada NGO yang kecil, yang NGO yang orientasi mereka ataupun operasi mereka terhad kepada aspek-aspek tertentu. Jadi boleh jadikan itulah sebabnya jumlah komitmen NGO dengan Yadim tu saya lihat mutakhir ni agak berkurangan berbanding satu ketika dulu kita pernah capai 150 NGO yang bersama dengan Yadim. Jadi insya-Allah langkah yang terdekat ni saya pernah bincang dan juga mendapat komitmen daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang mana kita akan menganjurkan satu persidangan pemimpin-pemimpin NGO Islam di seluruh negara dalam masa terdekat, dan saya sasarkan insya-Allah pada September ini untuk kita mula menggerakkan langkah-langkah penyelarasan strategik bagi gerak kerja dakwah untuk sehingga dakwah itu menjadi satu gelombang dalam negara kita, bukan menjadi usaha-usaha picisan, tetapi dia menjadi satu gerakan gelombang yang besar dan akhirnya akan menyemarakkan syariat Islam dan juga amalan Islam dalam negara kita insya-Allah. Dia boleh jadi faktor itu kerana
program penyelarasan itu tidak dibuat secara strategik. Maka masing-masing membawa diri dengan fokus dan juga dengan operasi mereka masing-masing. Jadi tanpa sebarang prejudice terhadap semua aktiviti-aktiviti NGO ini yang saya kira akan menyumbang sikit sebanyak kepada perkembangan dakwah di Malaysia. Tinggal lagi perlu digemblengkan semula. Dan mesej ni saya harap sampai kepada semua pemimpin NGO dan juga individu-individu supaya kita dapat bersama bersatu mengukuhkan gerak kerja dakwah ini, kerana pelajaran yang boleh kita ambil ialah musuh Islam sewaktu mereka nak menghadapi Islam dan kebangkitan, mereka tak pernah peduli perbezaan latar belakang dan juga perbezaan operasi mereka. Mereka boleh bersatu untuk menghadapi Islam. Walaupun mungkin mereka berbeza pandangan dalam aspek-aspek tertentu, tapi untuk mendepani Islam, mereka boleh bersatu. Dan mereka serang Islam daripada segenap arah. Tetapi kenapa kita umat Islam tiba-tiba selalu bertelingkah, selalu bermasam muka, selalu berjauhan antara satu sama lain? Semata-mata kerana sempadan perbezaan di antara kita. Jadi saya kira selepas ini, jangan jadikan perbezaan itu sebagai satu perpecahan, tetapi jadikan perbezaan itu sebagai asas kita membina kekuatan untuk kita bangkit dan menggerakkan kerja-kerja dakwah ini. Perbezaan itu sangat cantik. Ya, sebab itu saya lihat masa terlalu awal untuk saya letak angka, tetapi dengan ribuan NGO yang ada di Malaysia, besar dan kecil saiz mereka, kalau kita dapat selaraskan dan wujudkan platform yang baik, kemudian kita dapat wujudkan satu forum yang harmoni, insya-Allah saya rasa untuk dapat 300 ke 400 NGO, mungkin lebih daripada itu, adalah suatu perkara yang dalam jangkaan, insya-Allah, dalam jangkauan kita. Boleh. Angka tepat tu saya pun tak pastilah, sebab NGO ni kadang-kadang dia daftar mudah, dia NGO ni mudah didaftarkan. Ada dapat 7 orang pun dah boleh buat NGO. Jadi terlalu banyaklah NGO ni. Terlalu banyak NGO. Cuma NGO yang besar yang sudah establish itu adalah dalam sekitar 40 ke 50 NGO yang memang kita kenal rapat, kemudian kita tahu orientasi mereka, organisasi mereka kokoh, cawangan mereka melebar ke seluruh negara. Itu ada sekitar 40 ke 50 organisasi NGO. Tapi kalau sebut perkataan NGO saja secara umum, memang terlalu banyak. Ya, memang Yadim sememangnya dah mempunyai perancangan sedemikian untuk menjadi orang panggil sumber rojokan kepada masyarakat mengenai dengan Islam. Lepas tu kita bangunkan jurnal. Sekarang kita sedang berusaha untuk membangunkan jurnal Yadim online, secara online, dengan kita buat kerjasama dengan badan-badan penyelidik daripada pelbagai fakulti di universiti-universiti, dan mereka turun memberi idea, memberi pandangan, dan insya-Allah kita akan bangunkan jurnal online ini untuk menjadikan sumber rujuk kepada masyarakat. Dan demikian juga kita nantinya akan menambah segmen pada dai muda kita ataupun rakan siswa kita, rakan siswa Yadim, untuk berperanan lebih aktif dan lebih berkesan di alam cyber. Selain daripada kita sendiri mempunyai channel kita, sama ada di Instagram, di Facebook, di Twitter dan juga YouTube, kita mahu supaya nantinya dai-dai ini berperanan dalam media sosial ini untuk menyampaikan Islam dan menyampaikan risalah Islam kepada warga net ataupun warga cyber. Dalam masa yang sama menangkis fitnah. Sebab saya tahu dalam media sosial ini dia menjadi satu laluan yang begitu luas untuk pemfitnah ataupun mereka yang memusuhi Islam menjalankan aktiviti mereka, merosakkan pemikiran anak-anak muda yang
fanatik dan juga taksub dengan media baru ni. Jadi oleh kerana itu, kita kena sediakan tim turut, dan ini memerlukan latihan juga supaya mereka bijak bagaimana untuk menguasai dunia cyber. Dan memang ini adalah fokus yang akan kita lakukan, kerana kita tahu terutamanya generasi muda gini lah, bahkan seluruh masyarakat pun kebanyakannya duduk dalam talian di dalam cyber. Saya buat contoh, kalau kita kuliah di masjid di surau menyampaikan ceramah, paling ramai pada figure-figure seperti saya dan rakan-rakan yang lain 500 orang, 1000 orang, itu pun kira ramai. Kalau musim PKP ni dihadkan pula 250 orang sebagai contoh. Tetapi kalau kita bawa ke media sosial, kita bawa ke media baru yang ada pada hari ini, sama ada Facebook Live ataupun YouTube, kita boleh capai viewer tu sampai puluhan ribu, malah jutaan. Saya 2-3 hari lepas ada peluang berkomunikasi dengan Dr. Zakir Naik. Dia menceritakan pengalaman dia dan bagaimana dia membangunkan channel YouTube yang boleh sampai ratusan juta viewer di seluruh dunia. Jadi kita akan mempelajari teknik dan skill yang ada pada beliau. Malah insya-Allah dai yang kita sediakan, dai muda yang kita sediakan melalui program-program yang kita telah bentuk, finalis mereka akan mendapat sentuhan daripada teknikal dan juga kepakaran, kemahiran Dr. Zakir Naik dalam menyampaikan dakwah, insya-Allah.